bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi bersama Hadir Syarudin, saya mendengar yang boleh kat Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita di IQ.FM ini, saudara yang dirahmati Allah sekalian. Menerusi ayat yang menceritakan tentang, kita menyambung bicara tentang bagaimana kedudukan para penita dan rahib yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencela kedudukan mereka itu dengan kedudukan pangkat yang dipandang mulia oleh golongan Bani Israel, dipandang mulia oleh pengikut-pengikut mereka, maka mereka telah menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah yubashshirhum bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian besar daripada orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar makan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia di jalan Allah, dan mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka gembirakanlah mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Setelah ini mulia Allah sekalian, kita telah bincangkan bagaimana maksud golongan rahib dan juga golongan ahbar ini memesongkan pengikut-pengikut mereka. Dan kemudian Allah jelaskan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah yubashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang yang menimbunkan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka gembirakanlah mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Mereka ini, kata para ulama tafsir, merupakan kelompok ketiga daripada pemimpin yang biasanya menjadi ikutan manusia. Sebab manusia ni secara tabiatnya memerlukan kepada ulama, kepada ahli ibadah dan pemilik harta. Ini kecenderungan masyarakat akan ikut. Golongan ahli ilmu, kerana dengan itu mereka dapat petunjuk. Ahli ibadah kerana menghilangkan kerusingan hidup. Pemilik harta, dengannya dapat menyelesaikan banyak keperluan dalam kehidupan. Jika ketiga kelompok ini rosak, maka rosaklah keadaan manusia seluruhnya. Sesuai sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, yang dipanggil sebagai Syekhul Muhaddithin. Wa afsadad dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Tidak ada lebih merosak agama melainkan raja-raja, ulama serta ahli-ahli ibadah yang ahli ibadah yang rosak, yang jahat. Perkataan Al-Kanzu ni sedari ini mulia Allah sekalian, Imam Malik telah meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa maksudnya lah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Imam Bukhari pula telah meriwayatkan satu hadis dari Az-Zuhri dari Khalid bin Asam, berkata bahawa satu ketika kami pernah keluar bersama dengan Ibnu Umar, dia berkata, ini adalah ayat sebelum perintah zakat diturunkan. Apabila perintah zakat telah turun, Allah telah menjadikan zakat itu sebagai penyuci kepada harta. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Iraq bin Malik, bahawa ayat ini telah dinasahkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Saudara yang mulia Allah sekalian, kalau kita perhatikan ayat yang Allah SWT turunkan di sini, memberikan kepada kita gambaran, menjelaskan bagaimana kedudukan harta yang tidak ditunaikan hak itu.
artinya memuji sikap orang yang mengurangkan menyimpan emas dan perak, mencela golongan yang membanyakkan menyimpan emas dan perak. Sebagai contohnya satu hadis riwayat Abdul Razak dari Ali radhiyallahu anhu bahawa Allah Subhanahu wa taala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tabban lizahab, tabban lilfiddah." Celakalah bagi mereka yang menyimpan emas berlebihan dan mereka yang menyimpan perak begitu banyak. Nabi mengulangi perkara ini 3 kali. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, pernyataan Rasulullah ini menyebabkan sahabat-sahabat merasa resah. Mereka rasa bimbang kalau mereka termasuk dari kalangan ini, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Lantas mereka bertanya kepada Nabi, harta yang bagaimana yang boleh kami simpan kalau begitu wahai Nabi? Lalu Sayyidina Umar berkata, aku akan bertanya kepada Nabi SAW tentang apakah yang dimaksudkan Nabi di sini. Maka Nabi telah menjelaskan, Nabi telah bersabda, sebenarnya lebih baik daripada emas yang banyak, harta yang banyak itu lisanan zakiran wa qalban syakiran wa zawjatan tu'inu ahdakum ala dini. Semuanya lebih baik daripada emas perak itu, iaitu hati yang sentiasa berzikir, lidah yang sentiasa berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan isteri yang sentiasa membantu seseorang kamu untuk urusan agamanya. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ini mengecam seorang yang mengumpulkan harta, apalagi yang menabungnya untuk masa depan. Ini kalau kita lihat dari satu sudut, kecaman ini ditujukan kepada mereka yang mengumpulkan harta tanpa menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak melakukan fungsi sosial untuk membantu golongan yang susah. Itu sebab dinamakan sebagai kanz. Kanzun ni, saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita telah bincangkan bahawa ia merujuk kepada satu yang tersimpan dalam tanah ataupun tersimpan dalam bumi. Yang biasanya zaman dahulu mereka menyimpan untuk mengelakkan kecurian, untuk diambil orang dan sebagainya. Ada sesetengah ulama yang memahami bahawa menyimpan harta dalam jumlah yang berlebihan dari keperluan keluarga adalah haram. Contohnya, pandangan ini berdasarkan kepada sahabat Nabi bernama Abu Dzar yang melihat seperti ini, sehingga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah memintanya, mengasingkannya, meminggirkannya ke satu daerah dalam pinggiran kota Mekah supaya fahaman yang bau sosialisme itu, yang ekstrim itu, tidak mempengaruhi sahabat-sahabat yang lain dan masyarakat pada waktu itu. Memanglah kebanyakan para ulama tidak sependapat dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Bahkan seperti yang kita lihat, siapa yang telah mengeluarkan zakat hartanya dengan sempurna, maka dari sudut pandangan hukum dia telah bebas daripada tuntutan, walaupun dari segi moral ia tetap dapat dikecam bila tidak menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Saudara faham kan? Maksudnya Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu ini, Nabi telah sabdakan kepadanya, kamu ni hidup seorang diri, tata'ishu wahidan wa tamutu wahidan wa tub'atsu wahidan. Kamu akan hidup seorang diri wahai Abu Dzar, kamu akan mati seorang diri, dan kamu akan dibangkitkan pun kelak pada hari akhirat seorang diri. Memang benar ini berlaku kepada Abu Dzar, kerana pandangan-pandangannya yang agak ekstrim itu tidak menyenangkan Muawiyah, tidak menyenangkan Uthman radhiyallahu anhu ajma'in. Kerana pada pandangannya orang yang menyimpan ini termasuk dalam ayat wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, mereka yang menyimpan, maknanya menyimpan tanpa memberikannya kepada yang perlu. Sedang ini mulia Allah sekalian, pandangan Abu Dzar ni tidak dipersetujui oleh kebanyakan para sahabat dan para fuqaha. Kerana apabila tanggungjawab zakat telah dilaksanakan, maka harta itu menjadi bersih. Kerana itu Allah firmankan, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Selanjutnya dalam ayat yang kita lihat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan juga punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Iaitu ia dikatakan kepada mereka perkataan ini sebagai satu celaan. Manalah nak pakai lagi emas pada waktu itu, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Macam mana nak dimanfaatkan lagi ya bila kiamat telah berlaku? Dalam ayat yang lain yang kita lihat, surat Dukhan ayat ke-48-49, "Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, dzuq innaka antal azizul karim." Kemudian tuangkanlah atas kepala makhluk ini, hamba ini yang degil ini, siksaan dari api yang amat panas.
rasakanlah semuanya kamu orang yang perkasa lagi mulia dahulu di dunia. Inilah balasannya. Inilah yang kalian timbulkan untuk diri kalian tanpa mengeluarkan zakat. Kerana itu, saudara yang dimuliakan Allah sekalian, ada sebuah ungkapan yang disebut oleh orang Arab. Maksudnya, siapa yang mencintai sesuatu dan lebih mengutamakannya daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengannya. Apabila mereka mengumpulkan harta yang lebih mereka utamakan daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan diazab dengannya. Seperti yang pernah kita belajar dahulu, surah Al-Lahab. Abu Lahab ini, semoga Allah melaknatnya, berusaha keras untuk memusuhi Rasulullah SAW, merangi Rasulullah SAW. Isterinya pun turut serta membantu Nabi, membantu suaminya untuk menganiaya Nabi. Maka hari kiamat besok, seperti yang telah kita tafsirkan surah Al-Lahab dalam juz amma yang lalu, fi jidiha hablum min masad. Maksudnya, di leher isteri itu ada tali dari api neraka, tali sabut, seperti sabut kelapa ni, yang digantungkan lehernya, dikumpulkan untuk digunakan bagi Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, supaya Abu Lahab, seksa yang menimpanya itu lebih solid. Kerana seksa itu dilakukan sendiri oleh orang yang amat disayangi di dunia, iaitu isterinya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, demikian juga harta yang ditimbun sehingga menyebabkan seorang itu memutuskan silaturahim, menyebabkan dia merasa terasing, merasa lebih mulia daripada orang lain. Kalau dia beli rumah pun dia beli jauh daripada orang Islam. Biarlah tak jumpa orang Islam, jumpa setahun sekali hari raya pun cukup. Kalau hari Jumaat pun datang sembahyang, datang balik cepat-cepat. Takut kalau orang Islam yang lain minta daripadanya, takut kalau orang Islam yang lain minta bantuan daripadanya. Orang seperti ini kita bimbang, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Ada sesuatu tempat kalau kita perhatikan, di kondominium mewah, surau yang disediakan itu terletak satu level dengan kawasan kolam mandi. Astagfirullahalazim. Kita nak pergi sembahyang, sebelum pergi sembahyang, melihat benda-benda yang haram, berenang dengan berbagai warna di kolam-kolam tersebut. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Di mana iman kita? Tidakkah kita berasa sensitif kepada perkara-perkara seperti ini, saudara? Orang kaya ni, kalla innal insana yatgha ara'ahu stagna. Kita nak beli rumah, pastikan rumah kita dekat dengan masjid, saudara, dekat dengan surau sekurang-kurangnya, dekat dengan sekolah agama, supaya apabila kita tidak ada, kita outstation, kita keluar, ada yang nak memerhatikan anak isteri kita dalam kesilapan yang berlaku. Ada masa untuk dia mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang salih. Kata Imam Syafi'i, "Uhibbu salihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man kanat tijaratuhu al-ma'asi, wa in kunna sawiyan fil bidha'ah." Aku ini suka kepada orang salih walaupun aku bukan dari kalangan mereka. Moga-moga aku mendapat syafaat dengannya. Aku ni benci kepada orang talih, orang-orang yang ahli maksiat, walaupun aku dengan dia serupa saja. Tawaduknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendakwa dirinya sama dengan orang-orang yang melakukan perkara maksiat, sama. Manalah begitu, saudara yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi, golongan yang kaya ini, dia dicela oleh Allah SWT kerana kekayaan itu memalingkannya dari bantuan sosial kepada orang lain. Dia menyangkakan bahawa kalau Allah nak kayakan seseorang itu, tentulah dia bagi bantuan kepadanya. Mengapa kami pula yang kena hulurkan? Dia tidak sedar bahawa apa yang dihulurkan itu merupakan amanah yang Allah beri kepadanya buat sementara waktu, bukan lagi miliknya dalam beberapa detik. Kalau dia mati, semuanya akan ditinggalkan. Itu bukti yang paling solid bahawa harta ini bukan milik kita sebenarnya, saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Itu sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ibn Jarir Tabari daripada Thawban bahawa Nabi pernah bersabda, "Man taraka ba'dahu kanzan muthila lahu yawm al-qiyamati fuja'an aqra lahu zabibatan yatba'uhu yaqul waylak ma anta fayaqul ana kanzuka alladhi taraktahu ba'dak ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقدمها ثم يتبعها سائر جسده ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقدمها ثم يتبعها سائر جسده. Orang siapa yang meninggalkan harta bertimbun-timbun dengan tidak dikeluarkan zakat, hari akhirat kelak akan dijadikan seekor ular yang botak yang ada dua taring, lahu zabibatan. Dia akan sentiasa mengikuti si fulan itu sambil menyebabkan dia bertanya, "Celaka engkau ni, siapa engkau?" Lalu ular itu boleh berkata, dia menjawab, "Aku adalah timbunan harta yang kamu tinggalkan." Dia akan sentiasa mengikuti fulan ini sampailah berjaya menggigit tangannya hingga patah, kemudian diikuti seluruh jasad yang ditelan oleh ular tersebut. Hadis ini riwayat oleh Ibn Hibban dan sahihnya daripada Yazid bin Zura'i dari Sa'id bin Abi Arubah, yang mana hadis ini ada dalam As-Sahihaini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis lain sedang dimuliakan Allah sekalian, riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, "Ma min rajulin la yuaddi zakata mali illa ju'ila lahu yawm al-qiyamati
safaih min nari jahannam fayuqwa biha janbuh wa jabhatuhu wa dhahruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yuqda baina al-ibad thumma yura sabilahu imma ila jannah wa imma ila an-nar. Ini satu lagi amaran Nabi terhadap mereka yang mengumpulkan harta yang tidak menaikkan tanggungjawab sosial ni. InsyaAllah kita akan terjemahkan hadis ni dalam kuliah akan datang dengan izin Allah SWT supaya menjadi satu amaran, ingatan. Jangan kita lalaikan harta itu. Imam Ghazali nyatakan letaklah tangan, janganlah masuk dalam hati sehingga melalaikan kita, sehingga kita lupa kepada banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu